Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak pelajar. Okey, baik, hari ini Cikgu Amri bin Cik Seman daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra akan mengulang kaji ataupun menjelaskan teknik menjawab kertas 2 bagi Fizik SPM 2020. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada soalan nombor 3 dan juga nombor 4. Baik, pelajar-pelajar, sekarang kita boleh mulakan untuk membincangkan teknik menjawab yang cikgu ingin fokuskan pada kertas soalan nombor 2 dan nombor 3 dan juga nombor 4 bagi kertas 2 SPM. Okey, kalau anak-anak pelajar perhatikan, cikgu sengaja tayangkan senarai rumus ataupun persamaan yang seringkali disertakan dalam kertas soalan, tetapi anak-anak pelajar seringkali juga mengabaikan peranan senarai persamaan ini. Jadi, kalau kita perhatikan pada kertas soalan, kira-kira terdapat sebanyak 32 ataupun 28 persamaan yang akan diberikan. Okey, pada paparan ini cikgu kongsikan salah satu paparan senarai persamaan yang disertakan setiap kali kertas soalan diberikan kepada pelajar. Jadi, perhatian yang cikgu ingin ambil daripada pelajar-pelajar ialah betapa pentingnya persamaan ini yang perlu pelajar-pelajar gunakan kesempatan dan peluang bahawa persamaan-persamaan ini bukanlah semata-mata akan digunakan dalam soalan pengiraan. Sebaliknya, sebagaimana yang kita pelajari dalam kelas, persamaan-persamaan di dalam fizik adalah terhasil daripada satu konsep fizik yang dapat memberikan idea ataupun gambaran tentang hubungan di antara pemboleh-pemboleh ubah yang terdapat di dalam persamaan-persamaan ini. Okey, jadi cikgu sengaja kongsikan paparan senarai persamaan ini untuk pelajar-pelajar memberi perhatian yang lebih untuk menjawab dengan lebih baik selepas ini. Okey, baik. Oleh itu, mari kita mulakan perbincangan kita dengan kertas soalan bernombor 3 dalam kertas 2 ini. Baik, kita baca sama-sama ya. Okey, rajah 3.1 menunjukkan satu surihan bagi gelombang bunyi pada skrin osiloskop sinar katod apabila tali sebuah gitar dipetik dengan sesaran tertentu. Jadi, gambar rajah 3.1 telah memberikan gambaran bahawa satu gelombang telah pun disurih di atas skrin sinar katod osiloskop tersebut. Okey, jadi pelajar-pelajar kena ingat bahawa gelombang yang terhasil adalah gelombang bunyi. Okey, jadi soalan telah menyatakan apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi merupakan satu gelombang. Kata kunci kepada gelombang ini, apakah jenis? Okey, kita berikan perhatian kepada jenis gelombang yang ditanya. Okey, jenis gelombang. Jadi, gelombang bunyi merupakan gelombang membujur. Atau satu lagi kategori gelombang yang kita boleh nyatakan adalah gelombang bunyi merupakan suatu gelombang mechanical. Okey, jadi ada dua jawapan yang boleh pelajar utarakan sebagai jawapan bagi soalan ini. Okey.
kita terus kepada soalan yang berikutnya. Baik, kita pergi ke soalan yang kedua. Pada rajah 3.1, lakarkan satu surihan baru bagi menunjukkan gelombang bunyi lain yang sama kelangsingan tetapi lebih kuat. Jadi dalam soalan ini kita akan nampak kata kunci kepada soalan ini adalah sama kelangsingan tetapi lebih kuat. Okey, apa yang kita boleh katakan seperti yang kita pelajari, kelangsingan adalah berdasarkan kepada frekuensi gelombang bunyi, manakala kekuatan kenyaringan bunyi adalah bergantung kepada amplitud. Maka di sini kita akan dapat idea untuk melakarkan surihan baru bagi jawapan yang kedua ini pada rajah 3.1. Okey. Jadi pelajar-pelajar hendaklah melakarkan surihan baru pada rajah ini dengan idea bahawa frekuensi bagi gelombang ini adalah sama, tetapi kenyaringan ataupun amplitud bagi gelombang ini adalah lebih kuat. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita lakarkan gelombang baru, okey, dengan amplitud yang lebih besar daripada gambar rajah asal. Okey, kalau pelajar perhatikan, okey, pada rajah 3.1, frekuensi bagi gelombang tidak berubah manakala surihan baru hanyalah merujuk kepada amplitud yang semakin tinggi. Jadi begitulah cara pelajar perlu menjawab bagi soalan yang kedua ini. Okey, kita boleh bergerak ke soalan B. Baik, tali sebuah gitar dalam rajah 3.1 dipetik dengan frekuensi 1 kHz. Laju bunyi yang terhasil adalah 330 meter per saat. Soalan 1, hitung panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang terhasil itu. Maka kata kunci bagi soalan ini adalah perkataan panjang gelombang. Bagaimanakah kita dapat menghitung panjang gelombang? Kita perlu menggunakan persamaan gelombang, iaitu hal laju gelombang sama dengan frekuensi didarabkan dengan panjang gelombang. Di sini daripada soalan kita dapati nilai frekuensi yang diberi dan juga laju gelombang yang telah dinyatakan. Maka kita dengan menggunakan persamaan V sama dengan F lambda, maka kita dapatlah menjawab ataupun menghitung nilai bagi panjang gelombang lambda, iaitu hal laju, hal laju sekejap ya, cikgu buat pen dia. Okey, hal laju dibahagikan dengan frekuensi. Okey, berapa jawapan dia? Okey, nanti kita akan semak pada skema. Okey, ini cara menjawab dia. Okey, kita terus pergi ke soalan yang kedua. Rajah 3.2 menunjukkan pandangan atas sebuah bilik bunyi yang dihasilkan oleh gitar melalui pintu dan jendela yang terbuka. Pada rajah 3.2, lukis corak gelombang selepas melalui pintu dan jendela itu. Jadi, apakah idea kepada jawapan ini?
Jadi, kalau pelajar perhatikan, apabila suatu gelombang perlu melalui suatu celah ataupun halangan, fenomena ini dinamakan sebagai pembelauan. Di dalam soalan ini, soalan ingin menguji apakah faktor yang mempengaruhi kesan pembelauan bagi suatu gelombang. Okey, kata kunci kepada soalan ini adalah celahan jendela yang lebih kecil berbanding dengan celah bukaan pintu yang lebih besar. Jadi, jawapannya mestilah bergantung kepada saiz celah yang akan mempengaruhi kesan pembelauan gelombang selepas gelombang melalui celah ataupun halangan. Okey, apakah faktor dia pelajar-pelajar? Faktornya adalah semakin kecil saiz celah atau halangan berbanding dengan panjang gelombang, kesan pembelauan akan menjadi lebih ketara. Maka pada soalan ini kita akan dapati kesan pembelauan gelombang bunyi melalui celah jendela akan lebih ketara berbanding dengan kesan pembelauan yang melalui celah ataupun bukaan pintu tersebut. Maka jawapan pelajar-pelajar hendaklah melukiskan corak pembelauan di mana kelihatan pembelauan pada celah pintu adalah lebih ketara berbanding dengan pembelauan yang berlaku pada bukaan pintu. Okey? Baik. Kita boleh bergerak ke soalan yang seterusnya. Kita baca soalan dulu. Rajak 4 menunjukkan sebuah perangkap nyamuk elektrik yang disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Nyamuk akan tertarik dengan lampu pendaflor di dalam perangkap nyamuk dan akan mati serta-merta semasa terkena grid logam apabila cuba mendekati lampu itu. Jadi, diagram ataupun rajah kepada soalan ini menunjukkan bahawa terdapat sebuah transformer yang digunakan dalam alatan perangkap nyamuk tersebut. Dan cuba kita perhatikan, transformer yang digunakan adalah bersifat transformer injak naik kerana perbezaan bilangan dilitan pada gegelung primer dan juga berbanding gegelung sekunder. Maka soalan yang ditanya dalam soalan A, transformer digunakan dalam perangkap nyamuk elektrik. Voltan gegelung primer adalah 240 volt dan voltan pada gegelung sekunder adalah 2880 volt. Nyatakan jenis transformer yang digunakan dalam perangkap nyamuk elektrik tersebut. Jadi, daripada soalan dan juga rajah telah pun diketahui bahawa transformer yang digunakan adalah transformer injak naik kerana voltan primer sebanyak 240 volt telah pun ditingkatkan kepada 2880 voltan pada gegelung yang kedua, sekunder. Baik,
pada soalan yang kedua pula, bagaimanakah arus ulang alik yang mengalir pada gegelung primer boleh menghasilkan DGE yang berubah-ubah pada gegelung sekunder? Jadi soalan ini memerlukan pemahaman konsep tentang bagaimanakah arus aruhan boleh terhasil dan seterusnya menghasilkan perubahan nilai voltan pada gegelung. Jadi idea dia, pelajar-pelajar haruslah menyatakan konsep arus aruhan di mana kesan arus aruhan hanya terhasil apabila suatu perubahan medan magnet telah pun berlaku. Jadi, dua markah yang diperuntukkan di sini memerlukan dua idea ataupun dua poin untuk pelajar mendapat markah yang lengkap. Jadi, pertama kata kunci dia, bagaimanakah arus ulang alik yang mengalir pada gegelung primer boleh menghasilkan DGE yang berubah-ubah pada gegelung sekunder. Jadi, jawapan yang pertama, pelajar perlulah menyatakan bahawa arus ulang alik yang mengalir pada gegelung primer menghasilkan perubahan medan magnet. Perubahan flux magnet ataupun perubahan medan magnet. Manakala idea kedua, bagaimanakah DGE yang berubah-ubah pada gegelung sekunder dapat dihasilkan kerana perubahan flux magnet akan mewujudkan kesan perubahan voltan yang teraruh pada gegelung sekunder. Okey, jadi ada dua kata kunci bagi mendapat markah yang baik dalam soalan yang kedua ini dengan menyatakan kesan perubahan flux magnet mewujudkan kesan perubahan voltan yang teraruh pada gegelung sekunder bagi suatu transformer. Seterusnya, kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua menyatakan mengapakah teras besi digunakan dalam transformer pada rajah 4. Okey, soalan ini memfokuskan kepada penggunaan teras besi. Jadi dalam pembelajaran telah dinyatakan bahawa magnitud arus aruhan ataupun kecekapan transformer dapatlah ditingkatkan dengan penggunaan teras besi. Apakah fungsi teras besi ini? Teras besi sebenarnya adalah berfungsi untuk menambah kekuatan medan magnet ataupun pelajar bolehlah menggunakan perkataan medan magnet yang terhasil akan ditumpukan. Maka, mengikut hukum Faraday, kekuatan medan magnet adalah berkadar terus dengan magnitud arus aruhan yang dihasilkan. Di sini, penggunaan teras besi adalah untuk meningkatkan kekuatan medan magnet yang dihasilkan dan seterusnya menghasilkan arus aruhan yang lebih tinggi magnitudnya. Seterusnya kita bergerak ke soalan C tentang kecekapan transformer, iaitu soalan menyatakan kecekapan transformer
yang diberikan di dalam soalan adalah 85%. Soalan 1, hitung arus input apabila kuasa output ialah 20 watt. Jadi apakah yang perlu kita tahu sebelum kita dapat menyelesaikan soalan C1 ini? Jadi kerana kecekapan transformer telah pun dinyatakan sebagai 85%, maka arus input dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kecekapan, iaitu kecekapan adalah kuasa output per kuasa input dan didarabkan dengan 100%. Maka pada soalan, kecekapan transformer diberikan sebagai 85% dan kuasa output adalah 20 watt, manakala kuasa input perlu diperolehi dengan menggunakan persamaan I darab V, di mana kuasa bagi suatu liter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan arus didarabkan dengan voltan. Maka dari soalan dapatlah kita nilai voltan input adalah 240 volt. Dengan menggunakan persamaan yang telah pun dinyatakan, dapatlah kita simpulkan bahawa nilai arus bagi arus input adalah cuba anak pelajar kira berapakah nilai bagi arus input yang diperolehi daripada persamaan yang telah cikgu nyatakan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang terakhir, iaitu berikan satu cara untuk meningkatkan kecekapan transformer dalam rajah 4. Terdapat beberapa langkah ataupun cara yang boleh digunakan pada transformer bagi meningkatkan kecekapannya. Jadi pelajar-pelajar boleh sebut salah satu kerana terdapat banyak cara, antaranya ialah dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okey, perkataan ataupun kata kunci bagi jawapan ini adalah teras berlamina. Okey, pelajar perlu menjawab bahawa teras besi lembut yang digunakan adalah berlamina. Bukan hanya menyatakan menggunakan teras besi, kerana perkataan teras besi telah pun dinyatakan dalam soalan tadi. Baik, yang terakhir sekali, cikgu akan kongsikan bersama kamu contoh jawapan yang telah pun kita bincangkan tadi. Jadi marilah sama-sama kita tengok apakah
cadangan jawapan yang telah pun cikgu sediakan. Okey, ini contoh bagi cadangan jawapan untuk gelombang. Okey, apa yang kita perhatikan dalam rajah ni, amplitude sahaja yang diubah, tetapi frekuensi ataupun tempoh bagi gelombang ini tidak langsung mengalami sebarang perubahan. Yang itu jawapan yang perlu pelajar-pelajar perhatikan supaya jawapan itu adalah tepat, memandangkan markah yang diberikan hanyalah satu sahaja. Okey, ini contoh jawapan pengiraan tadi untuk 3B1. Okey, langkah pengiraan mestilah dinyatakan supaya markah gantian diperolehi berserta dengan jawapan akhir kepada soalan tersebut. 0.33 meter. Jangan lupa ya, untuk sertakan unit bagi jawapan tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada jawapan 3B2. Okey, ini adalah contoh jawapan bagi kesan pembelawan bagi gelombang yang melalui celah jendela dan juga celah pintu. Lukisan hendaklah begitu baik, iaitu pastikan panjang gelombang sebelum pembelawan dan selepas pembelawan berlaku adalah sama. Okey, mari kita tengok bagi contoh jawapan soalan nombor 4. Okey, transformer yang digunakan adalah transformer injak naik. Dan bagaimanakah transformer dapat menghasilkan perubahan pada arus pada gegelung sekunder yang telah dinyatakan dalam 2 poin yang cikgu bincangkan tadi. Okey. Seterusnya kita tengok kepada jawapan B. Teras besi dapat meningkatkan kekuatan ataupun menumpukan medan magnet yang dihasilkan. Okey, ini soalan pengiraan bagi nilai arus pada gegelung primer. Jadi jawapannya adalah 0.098 ampere. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat meningkatkan kecekapan bagi satu transformer? Yang seperti yang kita bincangkan tadi, terdapat banyak, tapi cikgu bagi satu saja contoh jawapan, iaitu dengan menggunakan teras besi berlamina. Kamu juga boleh menyatakan penggunaan diameter dawai yang besar, menggunakan teras besi lembut. Okey, kalau teras besi saja tidak dapat markah kerana teras besi telah pun dinyatakan dalam soalan. Okey, gegelung sekunder dililit rapat kepada gegelung primer. Itu adalah ciri-ciri ataupun perubahan yang boleh dilakukan kepada transformer untuk meningkatkan kecekapannya. Jadi, dengan itu maka cikgu akhirilah perbincangan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi di lain masa dan selamat maju jaya.